Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, amun nak ayat bidata ni Ustaz Indonesia saya demo ihno de gapo make hamung di Facebook sebab lapah nikah tu. Kan apa? Ni amun ayat dia ngaji siapa Ustaz Indonesia ni. Ni bidata dia. Oh ayat tu netizen jahil lagi bodoh. Tu. Jahil lagi bodoh tak kenal siapa. Ustaz Indonesia sakit bibi. Ustaz Indonesia ni tak kenal siapa Ustaz Indonesia ni. Ni amun ayat ni. Biografi ringkas Al-Fadil Al-Wali Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Makki. Ambil daripada penulis Ustaz Abu Zahra. Al-Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin bin Haji Marbu bin Abdullah Tayyib Hafizahullah berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Harus, Amuntai pada tanggal 1 September 1960 Masehi. Beliau anak yang ketiga dari 7 bersaudara dari sebuah keluarga yang taat beragama. Bonda beliau bernama Hajah Rahmah binti Haji Muhammad Sabri adalah puteri dari seorang tokoh ulama besar di Kalimantan Selatan. Berhijrah ke tanah suci Mekah, beliau mendapat pendidikan awal di sekolah rendah di kampung Harus. Kemudian pada tahun 1974, beliau belajar di pondok persatuan norma Islam. Belum pun sempat menamatkan pengajiannya di pondok tersebut, seluruh keluarga beliau berhijrah ke tanah suci Mekah. Biar kita faham sikit. Pada tahun itu juga, iaitu tahun 1974 tu, beliau meneruskan pengajian di Madrasah Saulatiyah. Sejarah penubuhan madrasah ini boleh didapat di sini. Sehingga tahun 1982. Selain itu beliau juga mengikuti pengajian yang diadakan umum di Masjidil Haram. Biar kerti. Dan juga di rumah para masyayikh. Pada tahun 1982, beliau telah menamatkan pengajian dengan kepujian mumtaz. Bukan makbul, bukan jayyid jiddan, bukan jayyid. Mumtaz. Cemerlang di Madrasah Saulatiyah. Di samping itu juga beliau turut mencurahkan ilmunya kepada para pelajar dari Indonesia. Beliau telah mengajarkan kitab Qatrun Nada, Fathul Mu'in, Umdatus Salik, Bidayatul Hidayah dan lain-lain sebelum naik ke kelas aliyah. Beliau merupakan murid kesayangan gurunya, iaitu Syekh Allamah Ismail Usman Zain Al-Yamani rahimahullah ta'ala. Dan guru inilah yang banyak mewarnai dalam kehidupan beliau. Tuan guru beliau ini banyak meluangkan waktunya yang berharga untuk beliau dan sering mengajaknya untuk menemani tuan guru beliau ke Madinah menghadiri program agama dan juga menziarahi makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku di Bogor untuk menghadiri pengajian bersama Syekh Nuruddin, beliau kelihatan agak sebab bila menceritakan guru kesayangannya ini. Matanya merah berair. Ya, mengingati guru kesayangan ini, beliau juga menunjuk gambar gurunya yang mulia ini kepada aku. Beliau mencurahkan segala usaha dan tenaganya serta dirinya mendekati para masyayikh untuk berkhidmat dan juga membekali diri dengan ilmu daripada guru-gurunya. Beliau amat gigih dalam belajar. Maka tidak hairanlah kalau beliau mendapat tempat di hati para gurunya. Sebut sahaja ulama yang ada di Mekah, khususnya pasti beliau pernah berguru dengan mereka. Siapa yang tidak mengenali tokoh ulama yang harum nama mereka tersebut? Orang semisal Syekh Allamah Hasan Al-Masya yang digelar Syekh Ulama, Syekh Allamah Muhammad Yasin Al-Fadani,
yang mendapat julukan Syekhul Hadis wa Musnidud Dunya, Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani yang digelar Al-Faqih Ad-Daraqah, yakni guru beliau ini menghafal kitab Minhajut Talibin, Syekh Abdul Karim Banjar, Syekh Suaili Al-Anfanani, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Al-Pakistani, dan masih banyak lagi. Kata pepatah Arab, cakap sahaja tanpa perlu kualiti. Kitab-kitab yang dipelajari beliau bersambung sanak hingga kepada pengarang. Masya Allah, betapa hebat dan beruntungnya ilmu beliau dan segala-galanya yang diberikan oleh Allah. Tidak salah kalau dikatakan ilmu beliau lebih tua dari umurnya. Pada tahun 1953, beliau telah melanjutkan pengajiannya di Universiti Al-Azhar Asy-Syarif dalam bidang syariah hingga mendapat gelar sarjana muda. Kemudian beliau meneruskan lagi pengajian di Mahad Ali Al-Dirasah Al-Islamiyah di Zamalek sehingga memperoleh diploma Dirasah Ulia pada tahun 1990. Antara guru-gurunya ketika belajar di Mekah dan Mesir adalah Asy-Syaikh Allamah Hasan Al-Masya, Asy-Syaikh Allamah Muhammad Yasin Al-Fadani. Ketika belajar di Mekah dan Mesir lah. Asy-Syaikh Allamah Ismail Usman Zain Al-Yamani, Asy-Syaikh Abdullah Syekh Al-Lahji rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Allamah Al-Jali As-Sayyid Amos rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Iwad Al-Yamani rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Zakaria Bila Al-Indonesia rahimahullah ta'ala, Al-Syaikh Muhammad Sibli Al-Bajari rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Kari Al-Banjari rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Adnan Al-Afnani rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Syaifur Rahman rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Syahili Al-Anfanani rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Syekh Al-Pakistani rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Allamah Muhaddis Al-Khabir Muhammad Zakari Al-Kandalawi rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Al-Jali Al-Habib Abdul Qadir Al-Syaqaf hafizahullah, Asy-Syaikh Muhammad Muntasir Al-Qatani Al-Maghribi rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Allamah Muhaddis Al-Habib As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Allamah Muhammad Al-Makki Al-Hindi rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad Makluf rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Allamah Abdullah bin Hamid rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Allamah Al-Kabir Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Al-Iman Al-Akbar Ali Jadul Rahma Jadul Haq rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullah ta'ala, Al-Ustaz Al-Doktor Asy-Syaikh Muhammad Tayyib Al-Najjar rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Al-Jali Ar-Rabani Muhammad Abdul Wahid rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Allamah Al-Kabir Habul Hasan Ali Al-Nadwi rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Allamah Al-Faqih Al-Atiyashaq rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Allamah Husain rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Abdul Hafiz Halhin rahimahullah ta'ala, Al-Ustaz Al-Doktor Hamad Umar Hasim hafizahullah, Al-Ustaz Al-Doktor Abdul Sabur Syahin, Al-Ustaz Al-Doktor Abdul Fattah Syekh, Al-Ustaz Al-Doktor Naz Farid, Al-Syaikh Al-Araf Billah Yusuf Mahyudin Al-Hasani, As-Sa'zuli Ad-Dakawi hafizahullah ta'ala, dan ramai lagi. Menabur jasa dan menyandang gelar Al-Azhar Sani. Setelah menamatkan pengajian di Universiti Al-Azhar, beliau menumpukan perhatian untuk mencurahkan ilmunya kepada ribuan para pelajar yang datang dari Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand yang menuntut di Universiti Al-Azhar, sehingga beliau mendapat gelaran Al-Azharus Sani. Azhar kedua, satu julukan yang terhormat dan tulus dari masyarakat Universiti di Al-Azhar sendiri. Beliau mengadakan kelas pengajian yang diberi nama Majlis Al-Banjari Tafaqquh Fiddin semenjak tahun 1987 sehingga 1998.
Yang mana buat pertama kalinya diadakan di Rumah Pelajar Johor dan Rumah Pelajar Pulau Pinang, di Dewan Rumah Kedah dan di Dewan Rumah Kelantan, dan juga di Masjid Jami' Al-Fat di Madinah Nas. Di samping mengajarkannya, beliau juga menghasilkan kitab-kitab yang berbahasa Arab dalam pelbagai bidang yang banyak tersebar di luas di Timur Tengah dan juga di negara Malaysia. Boleh dikatakan setiap para pelajar yang belajar di Azhar Sharif semasa beliau berada di sana pernah menimba ilmu dari tokoh ulama muda ini. Dan memanglah semenjak dari awal keterlibatannya dalam dunia taklim, beliau telah pun menazarkan diri beliau untuk terus menjadi qadim, orang yang berkhidmat untuk penuntut ilmu agama. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kesihatan dan keafiatan kepada beliau serta keluarganya dan memberi kesempatan yang seluasnya untuk beliau terus mencurahkan ilmu dan terus menghasilkan karya ilmiah. Menghasilkan karya ilmiah. Beliau telah melibatkan diri dalam dunia penelitian semenjak tahun 1991. Beliau telah menghasilkan karangan yang juga mentahqiq kitab muktabah tidak kurang daripada 50 buah karangan, kebanyakan dalam bahasa Arab. Banyak. Antara kitab dia Al-Hiratah Bihammi Masail Al-Haid Wal Nifas Wal Istihadah. Batu Al-Mukhtaru min Nawadir Al-Arab wa Tarahi Fihim. Tu. Banyaklah. Ada banyak buah-buah. Sekejap. Kalau ada kitab antara kitab yang beliau tahqiq dan ta'liq pula, Risalah Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah. Batu Qurratul Ain bi fatwa Syekh Ismail Usman Zain Ghaful Astar. Batu Syurul Haji Al-Hasan Basri Iqamatul Hujjah. Banyaklah. Majlis pengajian beliau di tanah air. Pada tahun 1998 ni, beliau telah dipelawak untuk mengajar di Mahad Tarbiyah Islamiah MTI dengan Kedah yang diasaskan oleh almarhum Ustaz Niamat bin Yusuf rahimahullah ta'ala pada tahun 1940. Lepas tu beliau juga dijemput untuk mengajar ceramah di Gabon ni, di ceramah bulan atau mingguan di masjid-masjid, sekolah-sekolah. Majlis perayaan agama malah suara beliau telah lantang bergema. Lepas tu dia menubuhkan sendiri Mahad Zain Al-Makki Al-Ali li Tafaqquh Fiddin di Cempia Bogor, Jawa Barat. Banyaklah. Banyak. Itu saja untuk bagi orang yang kata lebih-lebih kau Syekh Nuruddin ni, ulama agama ni, Ustaz Indonesia ni, dia hina maki-maki kepada netizen-netizen, ada hina maki hamo ni. Kalau bodoh tu buat cara bodoh, jangan buat tunjuk lagak bijak sangat. Bodoh tu buat bodoh, itu saja. Bodoh kalau bodoh biar beradak. Jangan bodoh dalam bodoh tak beradak lagi. Kurang ajar pula. Bodoh tak beradak, tak berakhlak. Nampak sangat bengong. Tak habis-habis. Assalamualaikum.